Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah malam ni kita akan membuka pelajaran baru kita daripada tafsir Al-Quran, yang mana malam ni insya-Allah kita akan masuk tafsir Hawamim 7, iaitu tafsir surah-surah yang bermula dengan Hamim, ataupun sebahagian pendapat menamakan surah-surah ni dengan nama Al-Hamim. Itu pendapat Muhammad ibn Sirin, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Tafsirul Quranil Azim ataupun Tafsir Ibn Kathir. Sebelum daripada kita bahas tentang tafsir Hawamim 7 ni, tafsir Hawamim 7 ni, sebab apa nama Hawamim 7? Sebab surah yang bermula dengan Hamim ni ada 7 surah dalam Al-Quran. Sebab tu nama dia Hawamim 7. Dan dia punya kedudukan tu pula dalam Al-Quran, dia berturut-turut. Bermula daripada surah Ghafir, surah yang ke-40, sampailah kepada surah Al-Ahqaf, surah yang ke-47. Surah Ghafir, seterusnya Fussilat, seterusnya Syura, Zukhruf, Dukhan, Al-Jathiyah dan juga Al-Ahqaf. Kesemua surah-surah ni berapa ayat? Kalau kita tambah 419 ayat semua sekali. Maknanya tak pastilah boleh habis ke tak 419 ni. Okay. Cuma nak beritahu pada kita dia punya kedudukan tu tersusun. Okay. Dan sebab apa saya pilih perbahasan surah ni? Kebiasaannya orang akan tafsir ataupun orang nak mengajar tafsir ni sama ada pilih juzuk ataupun bermula pada awal, iaitu bermula pada Baqarah. Okay. Sebab surah ni sendiri ada keistimewaan dan ada kecaknaan khusus, perhatian khusus yang diberikan oleh para ulama, khususnya ulama daripada kalangan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim. Okay. Sehingga di zaman Abdullah bin Abbas adanya satu madrasah namanya Madrasah Hawamimus Sab'ah, Madrasah Hawamim 7. Maknanya sahabat minta kepada Abdullah bin Abbas untuk mengajar ataupun beri tafsiran, beri huraian kepada 7 surah ni. Okay. Saya nak cerita pada malam ni sebagai mukaddimah. Surah ni dia turun ikut turutan, maknanya dia berturut-turut. Maknanya surah Ghafir habis turun surah Ghafir pada Nabi, turun pula surah Fussilat, sampailah kepada surah Ahqaf. Dia berturut-turut. Dia bukan macam surah dan ayat yang lain, dia berselerak. Tapi ayat ataupun surah ni 419 ayat ni dia turun berterusan, bertalu-talu pada Nabi. Para ulama duk bincang, antaranya Al-Allamah Al-Maududi, seorang tokoh ulama daripada India. Dia cuba buat, kita panggil storyboard lah, ataupun rajah
berapa, tahun berapa, bila turunnya surah ni. Okay. Surah ni 77 ni mula daripada Ghafir sampai pada Ahqaf, dikatakan mengikut kajian para ulama dan kebanyakan dia turun pada tahun ke-10 kenabian. 10 tahun lepas terima wahyu di Gua Hira. 10 tahun lepas terima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 10 tahun lepas tu. Maknanya surah ni dia turun fasa Mekah. Nabi belum hijrah ke Madinah. Ketujuh-tujuh surah ni pula dia membawa tema utama. Tema utama dia apa? Tema utama dia ialah tauhid fid du'a yang disebutkan oleh para ulama. Tauhid fid du'a ni maksudnya ialah tauhid dalam menyeru Tuhan. Kita pernah dengar pembahagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, asma' was sifat. Tauhid fid du'a ni diduduk kat mana? Diduduk dekat tauhid uluhiyah, iaitu tauhid yang menjelaskan tentang hak sebenar Tuhan itu ialah dia hanya saja yang perlu disembah. Tidak boleh kita sembah dan seru selain daripada tu. Sebab tu disebut tauhid fid du'a, iaitu mengesakan Tuhan dalam seruan. Kita seru Tuhan, seru bila mana kita ada hajat, seru bila mana kita ada masalah. Nama mana kita nak seru? Nama Allah Ta'ala. Dan apa kesan kalau kita seru benda lain selain daripada nama dia? Itu dijawab dalam 77 surah ni. 77 surah ni. Maksudnya surah ni dia kempen. Ada masalah, berat mana pun masalah tu, tolong pelajari 7 surah ni dulu. Tengok dekat mana. Sebab surah ni dia bukan hanya bawa teori. Surah ni juga bawa sejarah ataupun testimoni orang yang pernah berdoa cara betul dan orang yang tersilap dalam berdoa, iaitu doa dengan cara kufur, pun disebut dalam 77 surah ni. Okay. Jadi surah ni dikatakan turun pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian ni, apa cerita yang berlaku pada Nabi? Cerita apa? Tahun ke-10 kenabian kalau kita baca sirah, dia digelar sebagai Amul Huzun, iaitu tahun duka cita. Sebab tahun tu berlaku 4 duka cita yang berturut-turut kepada Nabi. Apa duka cita pertama yang berlaku pada Nabi? Kematian Abu Talib selaku bapa saudara dia. Bapa saudara dia yang telah beri pada dia jaminan keselamatan. Jadi Abu Talib ni kalau kita tengok dalam sirah, dia antara pak saudara Nabi yang baik, tapi dia kafir. Dia tak masuk Islam. Tapi dia antara orang kafir yang baik. Kalau orang tanya pada kita, siapa orang kafir paling baik di dunia? Kita jawab Abu Talib. Lebih baik daripada China, India yang kita duk berkawan tu. Baik juga. Kawan-kawan kita bukan yang non-Muslim tu, baik. Tapi kalau tanya dari segi sejarah, siapa paling baik? Abu Talib. Sebab Abu Talib dia buat apa sehingga kita boleh kata dia orang kafir paling baik? Dia melindungi dan menjamin keselamatan pembawa wahyu, iaitu Nabi Muhammad. Cuma dia tak buat ataupun dia tidak ikut seruan si pembawa wahyu tu. Sebab tu Nabi sedih bila mana berlakunya kematian. Dan kita boleh tengok apa yang disebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang, tetapi kamilah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang kami mahukan. Sebab tu kita tengok sirah para nabi, sirah para rasul. Allah Ta'ala uji Nabi dan Rasul ni ujian yang berat, yang mana kalau kena pada diri kita, kita tak tahu kita mampu tanggung ataupun tidak. Nabi dan Rasul ada sebahagiannya, Nabi dan Rasul ni dia menyampaikan wahyu pada orang lain. Orang luar rumah terima, orang dalam rumah caci dia. Kita baca kisah Nabi Nuh, kita tengok Nabi Nuh, dia Nabi, isteri dan anak tak ikut, orang lain ikut pula. Ujian besar. Ayahnya Nabi, orang dekat dengan Tuhan, anaknya ahli neraka, orang yang dimurkai Tuhan. Jarak perbezaan yang sangat jauh, padahal daripada benih yang sama. Kita boleh tengok
Situ kita boleh belajar. Sebab tu hari ni kalau orang kata dia ni tak padan dengan anak tu imam, isap dadah. Oh, ada anak yang lebih hebat, anak Nabi, ahli neraka tu, baru isap dadah. Bukan kata isap dadah tu okey. Cuma nak beritahu pada kita farqun, perbezaan. Hidayah. Kita cerita sini lah cerita hidayah. Nabi, pak saudara dia, pak saudara yang sangat sayang pada dia, pak saudara dia ni Abu Talib ni, anak dia lagi dia boleh marah tinggi suara. Nabi tak pernah dia tinggi suara. Sayang dia pada Nabi. Tahun ke-10 matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Itu duka cita pertama. Maknanya pertama mati orang yang sayang Nabi. Kedua, lumpuhnya keselamatan orang Islam. Dari segi safety keselamatan orang Islam dah sedikit terancam. Sebab apa? Sebab orang yang boleh bagi jaminan keselamatan sudah pun meninggal dunia. Dan orang yang akan naik pula ialah orang yang sangat kuat kebencian dia terhadap orang Islam dan memang menunggu masa bila nak dapat kuasa nak bantai orang Islam. Siapa dia? Abu Jahal. Tunggu masa. Jadi waktu tu Nabi sedih. Nabi bukan sedih diri dia, Nabi sedih sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ni. Okay. Pada waktu tu ataupun tahun ke-10 hijrah tu juga, duka cita kedua berlaku pada Nabi. Apa dia yang berlaku pada Nabi? Kematian isteri yang disayangi, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ni apa kepentingan di dalam dakwah? Dia antara penyumbang keuangan kepada dakwah Islam. Sebahagian besar harta yang digunakan untuk bergeraknya agama pada waktu tu ialah daripada harta Khadijah. Sebab tu ada riwayat, walaupun riwayat ni dhaif, yang disebut dan dinilai oleh para ulama, iaitu ketika mana Khadijah dia nak wafat, dia nak meninggal dunia, dia sebut kepada suami dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sekiranya aku wafat dan tulang belulang aku ni ada harga boleh jual, ada harga boleh jual, maknanya boleh ditukar ganti dengan wang, gali balik kubur, jual balik tulang, guna duit tu untuk agama. Maknanya sampai tahap tu mati juga orang yang boleh beri kekuatan ekonomi pada Islam. Nabi sangat-sangat sedih pada waktu tu. Para ulama bincang, sebab apa Allah Ta'ala wafatkan dua orang ni? Kenapa Allah Ta'ala tidak kekalkan kedua-dua orang ni sampai Islam menang? Supaya, hikmah yang disebutkan oleh para ulama, supaya apa? Supaya bila mana Islam menang, tidak akan keluar lagi suara yang mengatakan Muhammad boleh menang lah sebab pak saudara dia backup. Tak keluar suara tu. Muhammad boleh menang lah, isteri dia orang kaya, sebab tu boleh menang. Kita nak dakwah macam mana? Duit pun tak ada. Muhammad boleh menang lah, pak saudara dia ada kuasa, dia nak bercakap orang tak larang, orang tak lawan, orang tak bantai dia. Allah Ta'ala hapuskan kedua-dua ni. Bukan makna kata Allah Ta'ala tak suka, cuma Allah Ta'ala nak kurangkan hujah kita. Bila mana kita berada di tempat berdakwah nak sama macam Nabi, sebahagian orang dia fikir kita tak boleh dakwah kalau tak ada kuasa, kita tak boleh dakwah kalau tidak ada wang ringgit yang banyak. Lumpuh, benda tu jadi lumpuh. Dan antara yang disebutkan oleh para ulama, antara peristiwa yang berlaku pada Nabi pada waktu tu juga ialah penolakan secara teruk oleh orang-orang di Taif terhadap dakwah Nabi. Orang-orang di Taif tak suka. Taif pada waktu tu majoriti yang jadi penduduknya ialah Bani Thaqif, yang diketuai oleh Abdul Yalil bin Abdi Kulal. Nabi pergi tawarkan dakwah Islam, tauhid kepada orang Taif. Sebab apa Nabi pergi ke Taif? Dia ada sirah yang panjang kalau kita baca dalam sirah Ibnu Hisham. Ketika mana Nabi duk sempit dada ni, pak saudara dah meninggal, isteri dah meninggal, Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah kepada aku tempat baru untuk berdakwah, bagi nampak jalan. Sebab nampaknya di Mekah ni macam susah dah nak berdakwah, macam susah dah nak menegakkan kalimah tauhid. Allah Ta'ala masukkan dalam mimpi Nabi, Nabi nampak kawasan yang penuh dengan kebun kurma, pokok kurma, lepas tu banyak gunung. Cuma Nabi blur, Nabi tak jelas di mana tempat tu. Kawasan subur lah. Okay. Yang banyak tumbuhan kurma apa semua ni, 3 tempat yang Nabi duk
duk buat orang kata apa, andaian pada waktu tu. Di mana yang pertama Taif, kawasan subur dan kawasan berbukit. Yang kedua Yamamah, yang ketiga Yathrib ataupun Madinah. Cuma Nabi ni duk kuat kata mesti Taif, sebab yang paling dekat antara tiga tu dengan Mekah ialah Taif. Kalau Tuhan nak bagi markas baru, Tuhan akan bagi markas yang dekat dengan tempat dakwah. Sebab tempat dakwah Nabi ialah Mekah. Nabi ni kena islah orang Mekah dan ibadah orang Mekah. Tu kerja Nabi. Jadi dia mesti markas dekat, tak boleh markas jauh. Jadi Nabi dengan andaiannya Nabi pergi ke Taif. Sayangnya di Taif dakwah Nabi ditolak dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia pernah tanya kepada Nabi, sepanjang berdakwah ni hari apa ataupun hari mana yang paling berat kamu lalui ataupun kamu rasa perasaan paling berat berbanding kalahnya orang Islam di medan Uhud? Tanya Aisyah. Nabi pun jawab, tidak ada hari yang lebih berat kepada aku bila mana aku berdakwah melainkan hari ditolaknya dakwah aku di Aqabah ataupun di Taif. Kita cuba tengok dari segi kasar. Di medan Uhud ni, kita baca sirah Nabi di medan Uhud. Nabi SAW kematian sebahagian besar sahabat. Hampir 70 orang sahabat mati, termasuk pak saudara dia yang merupakan saudara susuan dia, iaitu Hamzah, yang merupakan backup besar bagi orang Islam. Nabi sendiri pun luka, Nabi sendiri pun patah gigi di medan Uhud. Tapi kalau kita tengok ketika mana Nabi berada di Taif ataupun Nabi dihala pada Taif, tidak berlaku kematian seorang sahabat pun. Yang berlaku hanyalah luka-luka pada badan Nabi. Nak banding luka Uhud dengan luka Taif, luka Taif lebih ringan berbanding luka Uhud. Tapi sebab apa Nabi kata Taif lagi berat pada Uhud? Sebab waktu Nabi berada di Taif dan Nabi dibuang daripada Taif tu, jiwa perasaan ni sempit sebab tak tahu nak pergi ke mana. Tidak ada tempat dah yang Nabi nampak untuk meneruskan dakwah. Beza dengan kalah di medan Uhud. Sebab kalah di medan Uhud boleh balik Madinah dan orang Madinah sambut Nabi dengan baik. Sebab tu Aisyah dia tanya dan Nabi jawab macam tu. Okay. Jadi itu lebih kurang tiga peristiwa, duka cita yang berlaku pada Nabi. Pada waktu senggang waktu antara tiga-tiga peristiwa itulah duk turun surah-surah daripada Hawamimus Sab'ah, iaitu surah daripada Hamim yang 7 ni. Dan malam ni insya-Allah kita akan sentuh sikit mukaddimah daripada surah Hamim yang pertama, iaitu surah Ghafir. Surah Ghafir ni, sebelum pada itu surah Hawamim ni, surah Hamim ataupun Al-Hamim ni, dia duduk di juzuk mana? Juzuk 24 separuh dan juzuk 25 separuh. Tengah-tengah. Okay. Jadi dalam surah yang pertama ni dipanggil ataupun diberi nama surah ni surah Ghafir. Surah Ghafir ataupun sebahagian mushaf dia tulis surah Mukmin. Samalah surah Ghafir dan Mukmin ni nama sama. Okay. Surah Ghafir ni ada berapa ayat? Ada 85 ayat. Status semua dah sebut ataupun semua dah jelas. Status surah ni 77 Makkiyah, maknanya turun sebelum Nabi hijrah Madinah. Dan kita pun tahu surah Makkiyah ni dia tak akan tekan bab hukum fiqh. Dia lebih tekan kepada isu akidah. Surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah Madinah, dia tak tekan pada syariat, dia lebih tekan kepada isu akidah. Bila mana susah, sempit dada, ada masalah, ada hajat, kat mana kamu nak lepaskan benda tu? Benda tu ditekan dalam kebanyakan surah Makkiyah. Okay. Jadi surah Ghafir ada 85 ayat. Perkataan dia, ada ulama ataupun ada sebahagian ulama dia buat kajian, dia bilang perkataan dalam surah Ghafir ni ada berapa? Ada 1200 perkataan. Dan dia ada berapa huruf? Dia ada 4970 huruf. Dekat-dekat 5000. Kurang 35,000. Jadi itu jumlah huruf yang ada dalam surah Ghafir. Sebab apa kaji sampai bilang huruf? Sebab ada hadis Nabi SAW sebut fadilat orang baca Quran
Nabi kata orang yang baca Quran dapat banyak fadilat 10 kali ganda di atas satu huruf yang dia baca, 10 kebaikan. Nabi kata walam aqul alif lam mimun harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Okay. Nabi kata bukanlah menyebut alif lam itu dikira satu huruf, bahkan sebut alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang baca alif lam mim umumnya dia dapat 30 kebaikan sebab 3 huruf. Jadi kita baca surah Ghafir, habis surah Ghafir ni 4,970 darab 10. Itu kebaikan. Kebaikan yang kita dapat bila mana kita baca surah Ghafir ni. Dari segi turutan penurunan, dia surah yang ke-60. Dia surah yang ke-60. Okay. Macam kita sebut tadilah, surah Ghafir ni ataupun surah Hawamim ni dia akan cakap tentang isu tauhid dalam doa, syirik dalam doa. Macam mana orang tu dia nak mentauhidkan Tuhan dalam dia berdoa. Doa ni maksudnya kita seru, kita panjatkan seruan kita pada Tuhan. Bila kita ni berdoa pada Allah Ta'ala, bila mana kita ada hajat dan kita ada masalah, kebanyakan manusia dia akan berdoa waktu itulah. Dia ada hajat, dia okey, cuma dia nak sesuatu, minta tambah sikit nikmat, dia nak berdoa pada Allah Ta'ala. Ataupun dia ada masalah, nikmat dia berkurang, dia tak berapa sihat, dia kurang harta, dia perlu waktu ataupun dia perlu untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Okay. Sebab tu kata para ulama, surah Ghafir ni di manakah tema utamanya? Tema utamanya terletak pada ayat yang ke-14. Kalau kita buka Quran, mushaf muka surat 468, ayat 14 Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Oleh itu serulah Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas kepadanya, mukhlisin lahuddin. Perkataan ni banyak kali diulang dalam Quran. Mukhlis maksudnya ikhlas. Ikhlas tu maksudnya kita seru dalam jiwa kita setinggi-tinggi pengharapan kepada dia. Kita tidak akan letak pengharapan pada benda lain, apatah lagi benda lain tu makhluk yang lemah. Lahuddin, dalam keadaan orang tu dia ikhlas dan bagi dia agama. Lahuddin maksudnya dia berdoa dalam keadaan dia pun duk jaga diri tak terjatuh dalam syirik. Dia tak aci, berdoa pandai tapi duk buat perkara syirik. Tak aci. Walaupun karang doa tu sedap dengar, orang dengar sampai menangis, tapi dia juga duk buat benda syirik, tak aci. Itu bukan syarat penerimaan doa. Antara syarat doa nak diterima ialah orang tu mesti bersih daripada syirik, sama ada syirik kecil ataupun syirik besar. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Orang kafir dia tak suka orang Islam berdoa ataupun orang yang ada iman berdoa, sebab dia tahu kekuatan orang Islam ni ialah pada doa. Doa, bila mana seseorang ni dia boleh berdoa, kita cerita sikit bab doa. Dia macam mana seseorang tu dia boleh berdoa pada Allah Ta'ala. Okay. Dia ada dua jiwa ataupun dua sifat yang kena ada dalam diri seseorang tu yang membantu dia untuk berdoa. Yang pertama dia panggil raja, berharap, jiwa yang ada rasa harapan pada Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tayasu min rauhillah, jangan engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Dan kita kena tahu, antara tempat syaitan dia rosakkan kita, dia masukkan perasaan putus asa. Kita buat banyak usaha dah, last sekali dia datangkan pada kita ni tayas ataupun yayas, perasaan tak semangat, lemah semangat. Susah tara mana pun, jangan lemah semangat dalam doa dan jangan rasa bosan, jangan rasa puas dah berdoa. Jangan. Rasa tu datang daripada syaitan. Itu jiwa pertama bila mana kita nak berdoa, iaitu raja. Dan yang kedua, jiwa yang kena ada bila mana kita nak berdoa ni ialah tawakal. Orang yang ada dua ni, dia akan merasai nikmat dalam berdoa. Kalau dia tidak ada dua ni, dia akan rasa doa dia tu kosong, dry. Doa tu jadi sekadar ambil syarat je lah doa. Itu juga antara, orang kata apa, benda yang boleh jadi faktor mustajab dan tak mustajabnya doa.
Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang dia kuat, dia punya kekuatan doa dia tu tinggi, dia susah, sangat-sangat susah, tapi tak pernah terlintas sampai tahap nak bunuh diri, tak semangat hidup atas dunia, sehingga malas buat apa-apa, sehingga nak menyendiri pada orang. Sebab tu kita tengok sebahagian orang-orang yang berada di negara-negara yang agak miskin. Tuan-tuan tengok, saya selalu beri contoh. Kita tengok negara Jepun. Negara Jepun ni maju. Orang Jepun ni dia ada satu cara kerja yang luar biasa. Boleh kata orang mana-mana atas dunia ni tidak ada cara kerja macam tu. Kita tengok istilah orang Jepun, dia sebut karoshi. Karoshi ni apa? Karoshi ni ialah kerja overtime. Orang Jepun kalau kita penjawat ataupun kita kerja di jabatan kerajaan ke, jabatan swasta ke, kerja jenis duduk dalam office, kalau balik on time, satu benda yang aib bagi orang Jepun, memalukan. Maknanya office hour sampai pukul 5 memang boleh balik dah pun. Okay. Tapi bagi orang Jepun, siapa-siapa yang keluar office hour tu habis dia pun balik, malu. Benda tu malu. Orang ni orang malas bagi pandangan masyarakat Jepun. Jadi sebahagian besar rakyat dia ambil overtime sampai 11 malam. Bahkan ada yang kerja 20 jam, tak kerja 4 jam je sehari. Luar biasa kerja. Bahkan ada yang kerja sampai 23 jam, 1 jam je tak kerja. Karoshi. Luar biasa. Daripada sifat itulah kita tengok dia punya negara cepat membangun, sampai boleh keluar teknologi yang hebat. Cuma dia ada satu masalah. Bila mana dia orang buat satu benda, dia orang usaha tinggi, tapi dia orang tidak ada rajak dan tawakal, tak ada. Bila mana satu usaha yang dia orang buat tak berjaya, dia orang punya down sampai bunuh diri. Bunuh diri. Kita pernah baca artikel, saya pernah baca artikel. Seorang arkitek, dia dapat tender kerajaan daripada Jepun, tender kerajaan. Dia kena buat plan sebuah bangunan. Kerja dia buat plan, lepas tu dia kena buat satu prototype, gambaran awal bangunan tu. Dengan sebab sikap orang Jepun ni yang terlalu teliti, prototype pun nak kena ada ukuran-ukuran yang tepat, macam nak buat bangunan. Jadi dia buat prototype tu kurang 1 cm je, bahagian bumbung ke bahagian mana, bukan bangunan pun, prototype baru. Bila mana dibentangkan kepada pihak kerajaan, dia punya projek reject. Dengan sebab prototype tu kurang dia punya ukuran, bukan bangunan, prototype baru. Maknanya dia punya lakaran je baru. Balik rumah gantung diri. Bangunan tak buat lagi. Dia beza macam Malaysia butuh dah pun, muka senyum je. Biasalah bangunan, ada silap situ sini, muka biasa. Dia orang bangunan tak bangun lagi, tak lulus kerana 1 cm, bunuh diri dah. Sebab dia orang cuma ada satu kefahaman saja, kerja, usaha. Tidak ada yang kedua, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, tak ada. Kita tengok sebahagian negara-negara, orang-orang yang agak miskin. Contoh negara Mesir. Negara Mesir ni antara negara orang Islam yang ramai lah, orang Islam yang agak, orang kata apa, agak miskin. Nak dapat kerja susah. Pengajian ataupun pendidikan tinggi sampai PhD, tapi nak kerja susah. Mesir, Jordan sama. Di Jordan yang jual-jual makanan tepi jalan, dia orang tampal, dia orang punya transkrip belajar universiti. Ada yang saya tengok tampal tu master, markah tinggi, kerja jual air bancuh kopi tepi jalan, tak ada kerja. Tanya okey tak ada? Okey, alhamdulillah. Tak pernah lah sebut apalah, belajar tinggi-tinggi tak bagi kita kerja, tak ada. Tawakal tinggi. Saya pernah jumpa dengan seorang pelarian Syria. Zaman saya duduk di Jordan dulu, dia orang kaya di Syria. Dia kata income dia sehari $500 sehari. Dia pembekal barang binaan. Bila mana berlaku revolusi, dia down, jatuh. Harta-harta dia dirampas semua sekali, dan akhirnya dia melarikan diri ke Jordan, masuk ke Jordan. Duduk tengah padang pasir, tarik kemah.
Orang yang kaya-kaya jadi jatuh merudung sampai tahap tu. Kita pergi kemah, dia hantar bantuan. Seminggu sekali ada sebahagian pelajar dia pergi hantar. Persatuan pelajar pergi hantar. Tiap-tiap kali tanya, okey tak duduk tengah padang pasir ni? Alhamdulillah okey. Tak pernah dia kata tu nampak duit banyak tu buat rumah. Tak ada. Sebab dia ada tawakal. Dia jatuh pun dia okey. Dia jatuh pun dia okey. Dan ada sebahagian orang-orang yang memang hidup dia memang tak ada peluang. Tak ada peluang nak dapat kemewahan, tak ada. Tapi dia terus hidup dan tidak ada terlintas dalam diri dia ambil pilihan nak bunuh diri, tak ada. Jadi itu benda yang kita boleh tengok dalam bab doa ni. Kalau dia jelas bab tu, manusia ni dia ada semangat hidup. Keajaiban tu mari daripada doa tu sendiri. Okay. Surah Ghafir, kita nak masuk sikit beberapa ayat sebagai mukaddimah. Okay. Ayat pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir, Hamim. Sebab ni surah Hawamim, jadi ayat pertama dia ialah Hamim, huruf Ha dan huruf Mim. Okay. Para ulama seperti mana yang kita sebut, saya suka rujuk tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia terang panjang pada Alif Lam Mim Baqarah, dia terang panjang dah. Okay. Dia kata semua Quran, semua surah dalam Quran yang bermula dengan huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang bercerai, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Sad. Dia tulis panjang lah dalam dia punya muqaddimah ataupun penerangan huruf muqatta'ah pada Alif Lam Mim Baqarah. Okay. Cuma saya ringkaskan. Kata Ibnu Katsir, semua huruf, semua surah yang bermula dengan huruf macam ni, dia ada 21 surah dalam Quran yang start dengan huruf-huruf macam ni. Kesimpulan yang dibuat oleh dia, Ibnu Katsir, dia kata ini ialah ayat yang digelar sebagai nassun hakimun qati'un lahu sir. Ayat daripada Tuhan yang maha bijaksana, qati', terputus sebab dia tunggal, satu-satu huruf. Lahu sir, ada rahsia. Tak boleh bongkar. Tak dapat nak bongkar. Sebab sahabat Nabi pun tidak mengeluarkan apa-apa tafsiran terhadap ayat-ayat seperti ini. Paling tinggi pun Ibnu Abbas kata, surah yang bermula dengan ayat macam ni, tujuan dia apa? Lafaz al-intibah, menarik perhatian musyrikin Mekah, suruh dengar Quran. Sebab biasa syair Arab tidak bermula dengan huruf tunggal. Tiba-tiba Quran, dia ada surah yang bermula dengan huruf tunggal. Tidak pernah dibuat dalam sejarah syair orang Arab. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku dalam syair Arab ni. Nak start syair alif, ba, ta, tak ada. Tapi Quran ada alif, lam, mim. Yang agak dalam sikit cakap tentang bab ni ialah sebuah tafsir, nama dia Mafatihul Ghaib, yang ditulis oleh Ar-Razi kalau saya tak silap. Sebab namanya pun Mafatihul Ghaib, kunci kepada benda gaib. Jadi dia suka takwil pada bab-bab ni. Dia kata Hamim ni ismun min asma'illah, nama daripada nama-nama Allah yang tidak dapat difahami. Itu pendapat. Yang lain-lain tu saya tak mau baca sebab dia agak mengarut lah. Dia kata ha tu perlambangan kepada nama malaikat ni, mim tu ialah perlambangan pada Mikail, macam-macam. Waktu kita tak mau terima sebab dia tak ada sandaran yang sangat kuat. Tak ada. Sandaran yang lemah pun tak ada sebut bab tu. Okay. Cuma surah Ghafir ni dia start dengan Hamim. Kemudian Allah Ta'ala sebut Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, turunnya Al-Quran ini dari Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dia kebiasaan kalau kita baca Quran, surah-surah yang start dengan Alif Lam Mim Ha Mim, ayat lepas tu dia akan cerita kebesaran Quran. Contoh surah Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi, inilah kitab yang tiada ragu padanya. Surah Ghafir Ha Mim Tanzilul kitab, mesti sebut kitab, Quran, apa semua mesti sebut. Sebab dia nak rujuk dan dia nak yakinkan orang yang dengar. Okay. Sebab Quran ni dia macam announcement, macam pemberitahuan kepada musyrikin Mekah. Dia macam, sebab tu Ibnu Abbas dia sebut ayat-ayat ataupun surah macam ini dia lah lafaz intibah, dia tarik perhatian. Kita nak buat announcement, kita nak buat satu, orang kata apa, announcement lah,
Tak mari bahasa Melayu dia. Pengumuman. Dia 8.30 je dia start tu. Okay. Nak beritahu pengumuman ni, kadang-kadang pengumuman kalau buka-buka mic je, Assalamualaikum, dia kurang menarik. Biasa pengumuman. Dia kalau buat pengumuman yang lain sikit, semua orang akan berpaling. Buka-buka mic, Z. Dimaklumkan, apa benda dia ni Z tiba-tiba. Sebut Z tu, yang tengah makan pun berhenti makan. Apa benda announcement tiba-tiba start dengan Z. Dalam banyak-banyak huruf abjadiah tu, A, B, C tu ambil Z dulu. Sebab nak suruh orang beri perhatian. Kalau terus-terus dengan bahasa biasa, kadang-kadang orang tak ambil perhatian sangat. Sebab orang tak nampak pelik. Kan manusia ni dia suka pada benda pelik. Pengumuman dia ni lain sikit. Lain sikit. Dia start dengan huruf-huruf ni dulu. Maknanya bila mana dengar tu, semua akan berpaling. Sebab tu surah Hamim ni disebut Hamim. Semua Nabi duk baca depan orang Arab ni, depan musyrikin Mekah ni, semua paling. Apa benda Muhammad ni tiba-tiba bercakap alif betul depan kita ni. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Telah diturunkan ataupun turunnya Al-Quran, Alkitab ialah Quran, minallah, daripada Allah, Al-Aziz Al-Alim. Dua sifat Tuhan, dua nama Tuhan. Al-Aziz maksudnya yang maha perkasa, maha mulia ataupun maha kuasa. Al-Alim. Sebab apa sebut nama ni? Dua ni. Aziz mari pada perkataan izzah, kemuliaan. Alim mari pada perkataan alima, tahu. Apa isyaratnya para ulama duk bincang? Sebab apa sebut mulia? Sebab apa sebut tahu? Tadi kita dah sebut, surah ni dia turun ketika mana tahun ke-10 kenabian, iaitu tahun duka cita yang berturut-turut. Dan juga pada waktu tu juga orang Islam dah mulai dibantai. Dibantai dalam bentuk pembantaian fizikal. Sebelum ni orang lawan Nabi dengan sahabat, lawan mulut je. Nabi baca Quran, ada orang mari dekat majlis Nabi baca Quran, dia pun kata jangan dengar, ni semua tak betul. Ataupun mari seorang duk menyanyi, nak bagi tenggelam suara Nabi, tak mau dengar bacaan Quran. Tapi bila masuk tahun ke-10, dia beza sikit. Apa yang dia orang buat? Nabi datang baca Quran, dia orang bawa batang kayu dah nak pukul Nabi. Maka pada waktu ni dia punya ujian tinggi. Allah Ta'ala sebut Quran ni turun daripada Tuhan yang bersifat aziz, bersifat alim. Aziz maksud dia izzah ataupun yang empunya kemuliaan. Allah Ta'ala nak beritahu, wahai orang yang dengar Quran, kamu tahulah bila mana kamu dengar Quran, kamu dapat mulia. Walaupun orang-orang yang duk lawan Quran, dia orang rasa mulia dengan lawan Quran, ketahuilah yang dengar Quran lebih mulia daripada yang lawan Quran. Itu isyarat dia. Al-Alim, maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala maha tahu keadaan orang yang bila mana dia terima Quran. Kita beri laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, kita sambung sikit lagi. Allah Ta'ala sebut pada ayat kedua, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Turunnya Al-Quran daripada Allah yang bersifat Al-Aziz Al-Alim. Kata sebahagian para ulama', dia kata dua nama ni sudah cukup untuk mententeramkan orang yang kena teruk pada zaman tu. Dengar sahabat Nabi ni, dengar ayat ni, ketahuilah Quran ni turun daripada Tuhan yang empunya kemuliaan dan Tuhan yang meliputi pengetahuannya, Al-Aziz Al-Alim. Dengar-dengar tu lega, ayat tu jadi tasliyah kepada sahabat. Tasliyah ni maksudnya penenang. Teruk dah kena bantai ni, Bilal bin Rabah dah kena hempak di batu, Khabbab bin Arat dah masak daging sebab kena terajang di tuan hamba dia sampai masuk dalam besi panah. Sumayyah dah mati kena sula. Keluarga Yasir pada waktu tu menerima pembantaian. Dengar-dengar ayat ni jadi lega. Dengar ayat ni jadi lega. Kita lega juga dengar. Lega sebab boleh tidur. Dengar-dengar Quran sedap. Kena yang orang baca tu sedap pula, tayyib lah. Orang Melayu kita dengar orang baca Quran ngaji belagu tayyib. Ayat bab neraka pun tayyib lah. Okay. Betapa tak tahu maksudnya. Okay. Dua nama ni Al-Aziz Al-Alim, dengar tu lega. Sebab tu kalau kita baca sirah antara sahabat yang masuk Islam kerana muqaddimah surah Ghafir ni ialah Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Nabi nama Sa'ad bin Mu'az. Siapa yang tolong baca tu? Yang tolong baca tu Mus'ab bin Umair. Nabi hantar Mus'ab bin Umair ajar Islam kepada orang-orang Madinah. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia ketua suku Aus. Ketua suku Khazraj nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az ni muda, umur 31 pada waktu tu. Tapi yang baca Quran pada dia, yang baca ayat 1 sampai ayat 4 ni kepada Sa'ad bin Mu'az, iaitu Mus'ab bin Umair, lagi muda sebab umur baru belasan. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, kalau kita tengok, budak muda yang telah tinggalkan kemewahan. Nabi sebut tentang keadaan Mus'ab bin Umair. Dia ni antara sahabat Nabi yang muka dia persis sama dengan muka Nabi. Sebab tu dalam perang Uhud, orang duk target dia, orang duk ingat Nabi. Muka lebih kurang, muda. Maknanya kita boleh tengok Nabi pada waktu umur 40 lebih. Orang boleh tukar dengan Mus'ab bin Umair yang umur belasan. Maknanya muka Nabi, muka muda, umur 40 lebih pun. Muka muda. Okay. Jadi Mus'ab bin Umair ni dia anak orang kaya. Mak dia ni orang business woman lah. Orang kaya, orang-orang yang ada kemuliaan. Okay. Bila mana dia sahut seruan dakwah Nabi di Mekah, mak dia pun stop dia punya kemewahan. Dia ni digelar sebagai a'tarus syabab, budak muda paling smart, paling handsome, paling wangi. Air wangi dia orang lain tak pernah pakai, melainkan dia je pakai. Baju pagi baju lain, petang baju lain. Maknanya orang yang kaya, anak orang kaya. Dia ikut Nabi hijrah ke Madinah. Tidak ada apa yang dia bawa melainkan sehelai baju dan juga sehelai kain. Bukan baju pun, kain yang menutupi bahagian atas badan, kain yang menutup bahagian bawah. Kain yang bahagian bawah ni pun bukan labuh sampai ke buku lali, betul-betul dekat dengan betis je. Miskin ikut Nabi. Nabi tengok dia, orang muda, dia punya semangat nak bergaya tu tinggi.
perasaan nak bergaya tinggi. Tapi dia buang perasaan tu sebab nak ikut Nabi. Nabi pernah tanya dia satu soalan. Nabi kata, wahai Mus'ab, ikut-ikut aku mari Madinah ni, nak tanya satu soalan. Hidup di Mekah dengan Madinah mana lebih baik? Dia budak muda, dia jawab lurus. Dia kata kalau tanya Mekah Madinah, baik duduk di Mekah lah, kaya, banyak duit. Nabi kata bahkan kamu duduk di Madinah lebih baik. Duduk Madinah tu lebih baik. Dia tinggalkan segala kata apa kemewahan dia. Sebab tu kita tengok bila mana berlaku perang Badar, Mus'ab bin Umair ni dia antara sahabat Nabi yang join perang Badar. Dia wafat dalam perang Uhud. Okay. Wafat muda lah. Okay. Dia join perang Badar. Antara yang dia lawan siapa? Adik-beradik dia sendiri. Adik-beradik dia sendiri yang join perang Badar. Maknanya menyebelahi pihak musyrikin. Jadi adik ataupun abang saya tak ingat. Tapi adik-beradik dia lah jadi tawanan perang Badar. Okay. Bila mana jadi pertawanan perang Badar, orang ikat tangan adik-beradik dia ni. Adik dia kot kalau saya tak silap. Okay. Ikat tangan adik dia. Mus'ab bin Umair pun lalu dekat sahabat yang tugas dia ni jaga tawanan perang. Dia tengok adik-beradik dia tengok adik dia. Dia kata kepada sahabat yang jaga bahagian tawanan ni, dia kata ushdud ala hibalihi. Ikat kuat sikit tangan dia tu. Sebab mak dia kaya. Mak dia tu mak dia juga. Ikat kuat sikit budak ni banyak mewah. Dia boleh sebut benda tu. Dia kata ikat kuat sikit, tu adik-beradik dia. Mak dia ni kaya. Jangan bagi rasa senang lama sangat, bagi dia rasa susah sikit. Maknanya dia tahulah perasaan pernah jadi anak orang kaya tu. Okay. Cuma saya nak beritahunya, Nabi ni suruh dia pergi Madinah. Nabi tak hijrah lagi, Nabi suruh dia pergi Madinah bawa risalah Quran. Dia pun pergi jumpa dengan Usaid bin Khudair mula-mula. Lepas tu Usaid bin Khudair ni dia bawa pergi jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni benci Islam pada waktu tu. Maka kata Mus'ab bin Umair, kalau kamu benci Islam pun duduklah sekejap, dengar sikit 2-3 ayat pada aku ni. Duduk dua-dua orang tu. Maka Mus'ab bin Umair pun baca ayat 1 sampai ayat 4 surah Ghafir. Hamim, sampailah kepada ayat yang keempat. Allah Ta'ala sebut, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan hebatnya pergi dan balik orang kafir dalam negara kamu. Dengar 4 ayat tu, cerah hati nak masuk Islam. Cerah hati masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dan kita tengok apa benda ni, Sa'ad bin Mu'az, dia masuk Islam tak lama. Dia masuk Islam umur 31, riwayat sebut umur 37 ataupun 36 dia dah meninggal dunia ketika mana nak berlaku perang Khandaq kalau saya tak silap. Sehingga Nabi kata kematian Sa'ad bin Mu'az telah menggegarkan arash Allah Ta'ala. Dia wafat, Quran tak turun habis lagi. Quran yang ada pada dia 2-3 ayat tu, tapi sudah cukup untuk mengangkat dia sebagai hamba Allah yang baik. Hebat Sa'ad bin Mu'az ni hebat. Dan dalam riwayat sebut dia bukan orang yang smart, cuma dia orang ada kuasa. Dia tak smart pun. Dia pun lambatlah dia boleh kahwin tu lambat. Sebab dia tidak ada daya penarik yang banyak. Dikatakan, saya tak pasti riwayat ni, tapi kalau saya tak silap riwayat ni dipertikam oleh para ulama. Dia orang kulit hitam. Orang Arab dia jarang kulit hitam. Bila mana dia kulit hitam ni satu benda yang agak aib lah. Tapi dia dihormati sebab dia ketua kabilah. Tuan-tuan boleh bayang hitam mana pun menteri besar kena senyum ke depan dia. Okay. Tak kata menteri besar mana-mana. Okay. Cuma kita sebut tak suka uduh mana pun menteri tu dah namanya menteri. Okay. Dia ni ketua kabilah. Okay. Dalam riwayat sebut bila mana dia berjalan dengan Bilal bin Rabah, orang nampak semak Bilal. Tuan-tuan boleh bayang. Tapi orang tak berani kata pada dia. Sebab apa? Itu menteri, itu orang besar. Silap air bulan kata kena buang daerah. Okay. Tapi Bilal orang kata sebab Bilal tu bekas hamba, kata pun tak kena apa-apa tindakan pun. Ni kita kata pembesar. Dia kahwin lewat. Tapi dia Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan yang mulia. Cuma dia masuk Islam, dia dengar ayat 1 sampai ayat 2 ni. Kita bahas satu ayat je lagi dalam masa yang ada. Allah Ta'ala sebut ayat ketiga, ghafiriz zamb
wa qabilit taub syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ayat ketiga ni antara ayat yang paling besar nak terang pada kita muqaddimah surah Ghafir. Allah Ta'ala sebut ghafiriz dzamb. Dia sebut lagi sifat-sifat dia. Ketahuilah aku ini ghafiriz dzamb. Apa maksud dia? Aku ni ialah pengampun dosa. Qabilit taub, dan aku pula Tuhan yang menerima taubat. Dahlah aku ni ampun dosa, terima taubat pula. Kemudian Allah Ta'ala sebut syadidul iqab. Walaupun aku ni Tuhan yang boleh ampun dosa, Tuhan yang boleh terima taubat, aku juga Tuhan yang mempunyai azab yang berat. Syadidul iqab dzit taul. Tapi aku ni bila mana aku nak beri limpahan kurnia, kurnia aku banyak, melimpah-limpah kurnia. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diseru melainkan Dia. Ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Para ulama sebut ayat ketiga ni Allah Ta'ala nak sebut sifat jamaliyah dan juga sifat jalaliyah yang ada dalam diri dia. Sifat jamaliyah ni apa? Sifat-sifat yang menunjukkan kelembutan Tuhan kepada hamba-Nya. Maknanya orang yang banyak dosa dengar sifat Tuhan ni lega, rasa macam ada harapan. Maknanya ayat 3 ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi dan juga orang kafir yang duk dengar Nabi baca Quran ni, ketahuilah sekalian orang kafir yang dah 10 tahun lawan Muhammad, aku ini ghafiriz dzamb, aku ini Tuhan yang ampun dosa dan terima taubat. Selepas 10 tahun ni kalau kamu nak bertaubat, aku terima taubat. Orang kafir degi mana pun aku terima. Tapi kamu kena ingat, syadidil iqab, aku juga Tuhan yang ada azab yang hebat. Ghafiriz dzamb dengan qabilit taub itu dipanggil sifat jamaliyah, iaitu sifat kelembutan. Syadidil iqab ialah sifat jalaliyah, iaitu sifat kebesaran. Kemudian Allah Ta'ala sebut dzit taul, aku Tuhan yang mempunyai kurnia yang melimpah-limpah. Satu sifat jalal dikelilingi dengan 3 sifat jamal. Maknanya Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita yang baca Quran ni, Tuhan ni Dia nak buat baik, Dia nak bersikap baik dengan hamba lebih tinggi berbanding Dia nak bersifat tegah dengan hamba Dia. Maknanya kalau hamba Dia jahat dan nak taubat, kebaikan Tuhan tu besar. Dan Tuhan ni bukan gila nak masuk dalam neraka semua hamba-hamba ni, bukan. Tuhan ni Dia bukan hamba Dia lawan je, Dia strict kira nak letak dalam neraka, tak. Kalau ada tempat boleh belek lagi pada amalan dia yang baik, maka dia akan dapat masuk syurga. Sebab tu kita baca hadis Nabi, Nabi sebut ada seorang hamba Allah Ta'ala bila mana berdiri depan dia di padang mahsyar, dihisap, buka buku amalan, cek, tak ada satu amalan baik, tak ada. Ananas sama, dia punya dosa tu sampai ke langit, umpama tinggi. Dia pun terkejut, jahat betul, memang tak ada satu rekod baik. Lalu dia pun kata, Allah pun tanya pada dia, apa? Kamu ada apa-apa tak puas hati tak terhadap rekod ni? Sebab Allah Ta'ala ni Dia akan tunjuk sifat keadilan Dia. Dia buka rekod, lepas tu Dia akan tanya tiap-tiap kita ni, rekod ni kamu rasa tak puas hati ke? Nak buat argument ke boleh? Dia tengok rekod dia dalam hadis tu, hadis kursi, dia tengok rekod dia, dia kata tak ada tempat nak boleh hujah, tak ada tempat. Memang confirm aku pernah buat benda ni. Cuma dia sebut depan Tuhan, cuma aku ada satu je dalam jiwa aku bila mana aku duduk di dunia dulu. Aku sentiasa bersangka baik kepada Tuhan, yang mana Tuhan tak akan menzalimi hamba-Nya tanpa sebab, dan Tuhan juga tidak akan menghampakan hamba Dia. Allah Ta'ala kata pada lelaki ini, bihaza, dengan sifat itulah udkhulil jannah, masuk syurga. Dengan sifat tu. Bukan kita cerita benda ni, kita nak kata buatlah dosa, bergembiralah dengan buat dosa, tak payah rasa bimbang. Bukan. Bila mana buat dosa, kena taubat. Cuma nak beritahu, kalau kita banyak dosa, lepas tu kita putus asa dah nak minta pada Tuhan, itu silap. Sebab Allah Ta'ala ni ghafiriz dzamb, qabilit taub, syadidil iqab, dzit taul. 3 sifat jamal. Tengah tu ada sifat jalal. Kemudian sebut pula di ujung tu la ilaha illahu sebagai syarat nak dapat sifat jamal dia tu. Syarat nak dapat kelembutan Tuhan ni apa dia? La ilaha illahu.
tidak boleh seru selain daripada dia. Kena seru dia. Seru lain, 3 sifat tu tak dapat. Kita jahat, kita antara rekod jahat kita syirikkan dia. Masalah besar kita. Kalau kita tipu orang, kita bunuh orang, tapi kita tak pernah sembah berhala, tak pernah jumpa bomoh, tak pernah buat benda-benda yang jatuh pada syirik, riak ke apa, sum'ah tak ada, maka ada peluang nak dapat sifat tu. Tapi kalau ada satu je sifat tu, maka besarlah kamu punya kecelakaan depan Tuhan. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah riwayat satu hadis, dia kata Nabi pernah sebut kepada aku, Nabi kata man nuqisha usira atau kama qala, sesiapa yang bila mana ia diri depan Tuhan orang kata apa, Tuhan buka rekod dia tu teliti sangat. Mana dia buka satu-satu, maka susahlah dia punya urusan di akhirat. Macam kita lah tuan-tuan, kita pergi mana-mana, kita nak keluar negara, sampai di airport, immigration tahan kita lama pada orang lain. Perasaan orang kata apa, rasa tak selesa tu tinggi. Apa benda aku duk buat ni? Apa yang ada dalam beg aku ni? Sampai lama pada orang. Kita pun duk fikir tak boleh terbang dah aku. Okay. Tu dunia. Akhirat pun begitu. Sebab kita telah bawa benda-benda yang tak sepatutnya dibawa. Ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Jadi itu ayat 1-3 muqaddimah kepada surah Ghafir. Dan saya rasa kita berpada situ je lah untuk malam ni. Dan insya-Allah minggu depan kita sambung sirah. Minggu depan sekali lagi kita sambung tafsir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.